kes yang amat menggemparkan Malaysia pada tahun 2007. Nurul Jazlin adalah kanak-kanak pelbagai usaha Azimin Abdul Jalil from the Kuala Lumpur Hospital morgue. Oh, before tu, jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment. Okay, hai. Masih ingat lagi tak pada kes yang amat menggemparkan Malaysia pada tahun 2007? Kes berkenaan dengan Nurin Jazlin Jazimin. Pada tanggal 17 September 2007, Malaysia digemparkan dengan penemuan mayat di dalam beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai yang terletak di PSJ 1/8 Petaling Jaya. Mayat itu adalah mayat seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun yang dikenali sebagai Nurin Jazlin Jazimin. Mangsa dijumpai oleh pemilik rumah kedai tersebut. So, kalau korang masih ingat lagi kes ni, ini adalah kes pembunuhan yang agak kejam yang berlaku kepada kanak-kanak yang berusia 8 tahun. Okay, di sebalik penemuan mayat ni sebenarnya, dia membongkar salah satu kes kehilangan kanak-kanak di mana dilaporkan hilang pada Ogos 2007. Kanak-kanak itu dilaporkan hilang ketika ingin membeli sepit rambut di pasar malam. Kira-kira pukul 8 malam berseorangan tanpa ditemani oleh sesiapa. Mangsa juga dikatakan mengidap penyakit darah tinggi dan komplikasi buah pinggang. Dan pengecaman mayat mangsa juga dilakukan oleh ibu mangsa ketika mereka pasangan ibu bapa mereka berada di hospital. Pada awalnya hasil pengecaman ni dilakukan berdasarkan kepada tanda lahir yang terletak di peha mangsa yang telah disahkan oleh ibu Nurin Jazlin. Namun disangkal oleh bapa dia Jazimin kerana dia mendakwa bahawa tiada suntikan BCG di bahu kirinya. Sebenarnya penafian itu juga dia mengejutkan ramai pihak kerana mendakwa bahawa kemungkinan ayah kepada mangsa sudah tidak waras. Namun setelah ujian DNA dilakukan, dia mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah mayat Nurin Jazlin Jazimin yang dilaporkan hilang. Mangsa dipercayai dibunuh 24 jam sebelum ditemui oleh pemilik lot kedai tersebut. Dan hasil bedah siasat terhadap mayat mangsa, mereka menjumpai sesuatu yang amat mengejutkan dan amat menyedihkan, di mana sebenarnya mayat mangsa dia kemaluan dia telah disumbat dengan timun dan juga terung sehingga menyebabkan rektumnya pecah hingga dijangkiti bakteria, dan ini antara faktor yang menyebabkan kematian mangsa. Dan fizikal kanak-kanak tersebut ketika ditemui, mangsa dalam keadaan kurus kering, tidak berpakaian dan mempunyai beberapa kesan lebam di seluruh badannya. Faktor ini juga adalah menyebabkan mengapa ibu bapa mereka tidak dapat mengecam mayat mangsa pada awalnya. Dan pada 20 September 2007, jenazah disembahyangkan di Madrasah Al-Salam Seksyen 1 Wangsa yang terletak kira-kira 3 meter daripada tanah perkuburannya. Memilukan apabila imam yang menyembahyangkan jenazah pada ketika itu menitiskan air mata ketika saat membaca doa selepas mengimamkan solat bersertai kira-kira dalam 200 orang jemaah. Dan akhirnya beliau disemadikan di Taman Ibu Kota Gombak. Pada hari kemudian tersebut dihadiri oleh beberapa rakan sekolah dan guru, termasuk dengan kenalan, keluarga dan juga ribuan orang ramai tanpa mengira kaum dan peringkat umur. So, berikutan daripada kes ini, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mewujudkan satu unit baru yang dikenali sebagai Bahagian Siasatan Seksual, Penderaan dan Kanak-kanak. So, tujuan jabatan ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan tahap kecekapan dan menangani masalah yang berkaitan dengan kanak-kanak dan juga keganasan rumah tangga.
Pada masa yang sama juga, polis ni berusaha untuk mengesan dan mencari penjenayah berdasarkan beberapa siasatan dan bukti yang mereka peroleh, termasuk dengan rakaman CCTV yang terletak di plot tersebut. Namun sayangnya, kualiti CCTV tersebut agak rendah. Jadi mereka ni terpaksa menghantar ke FBI Amerika Syarikat untuk meningkatkan kualiti CCTV tu. Dalam video itu, mereka melihat ada seorang wanita dan juga beberapa orang lelaki berkeliaran berhampiran dengan di mana beg yang terdapat mayat Nurul Jazli ni ditinggalkan dan juga seorang lelaki dilihat meninggalkan beg tersebut di premis berkenaan. Namun malam petunjuk tu masih lagi gagal untuk mengesan pembunuh dan penjenayah dan siapakah yang membunuh Nurul Jazli ni. Mereka masih gagal untuk menemui petunjuk yang seterusnya. Pelbagai ikhtiar juga yang dilakukan bukan sahaja polis, malah beberapa individu-individu yang turut membantu polis dalam mengesan mangsa. Antara ikhtiar individu ni ialah mereka menawarkan 5,000 kepada sesiapa yang berjaya menjumpai suspek yang seperti dilakarkan oleh polis. Namun ternyata usaha itu hanyalah sia-sia kerana jenayah masih tidak dapat dijumpai sehingga kini. Kini hampir 16 tahun masih tiada lagi berita terkini berkenaan dengan siapakah pembunuh Nurul Jazli Jazmin ini. Namun baru-baru ini pada tahun 2021 terdapat berita memaparkan bapa kepada mangsa iaitu Jazmin. Dalam artikel itu menyatakan bahawa dia masih lagi rindu pada anak keduanya itu dan dia berharap bahawa Jazli ni sebenarnya masih hidup walaupun kenyataannya dia telah melihat jenazah anaknya. Namun begitu, dia sebenarnya sudah reda dengan apa yang berlaku dan menganggap jenazah yang ditemui itu adalah jenazah anaknya sendiri. Bapa mana yang tidak sedih kan melihat anak dia yang mati dibunuh dalam keadaan sangat kejam juga sangat sadis ketika ditemui. Namun pada kata lain, bapa mangsa juga mengharapkan bahawa siasatan ini berlanjutan supaya pembunuh ni tidak lagi bebas di luar dan dapat ditangkap. Begitu saya, di mana saya pun mengharapkan supaya suatu hari nanti pembunuh ini dapat diberkas dan mengakhiri episod duka ini. So sekian daripada saya.